Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4B CSG 2011 Permainan Bola Tampar akan memaparkan kepada anda semua berkenaan dengan video interaktif Permainan Bola Tampar. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terlibat dan juga pensyarah yang telah membimbing kami sepanjang pembikinan video interaktif ini. Baiklah, dalam video interaktif permainan bola tampar ini kami akan mengupas dan memaparkan kepada anda berkenaan dengan sejarah, syarat bermain, cara bermain, undang-undang permainan dan juga keselamatan dalam permainan bola tampar, dan diharap semua menerima input yang baik daripada video interaktif ini. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan untuk menonton. Selamat menonton semua. Okey, hai. Saya akan menerangkan tentang sejarah umum bola tampar dan bagaimana bola tampar ni boleh dicipta. Okey, jadi bola tampar ni dicipta oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Syarikat. Okey, dan bola tampar ni pada mulanya dikenali sebagai mini tornet. Okey, pada mulanya Morgan ni dia bertemu dengan pengasas bola keranjang iaitu James Naismith. Dan hasil dari pertemuan tersebut, Morgan ni mendapat ilham untuk mencipta satu permainan yang dikenali sebagai bola tampar. Tetapi pada masa tu dia memanggil dengan mini tornet. Okey, penciptaan bola tampar ni boleh dilihat dari banyak aspek, di mana terdapatnya penubuhan Federation International di Volleyball atau FIVB yang merupakan organisasi induk sukan bola tampar antarabangsa. Jadi di dunia ni bola tampar berada di bawah naungan Persatuan Bola Tampar Dunia ataupun PBVSI, dan ini merupakan persatuan-persatuan pentinglah dalam mengikuti sejarah bagaimana bola tampar ni mula dicipta. Okey, sebenarnya sukan bola tampar ni mula masuk ke dunia ketika zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1928. Tetapi pada waktu itu sukan bola tampar ni masih belum terkenal kerana ia hanya dimainkan oleh orang Belanda sahaja. Dan kemudian perkembangan bola tampar di dunia ni boleh dilihat dari di mana dia dipelopori oleh guru pendidikan jasmani dari Belanda, dan kemudian dari masa ke semasa bola tampar dimainkan oleh tentera semasa melakukan latihan di padang terbuka, dan mereka juga sering mengadakan pertandingan di antara pasukan dalam tersebutlah. Dan kemudian bola tampar berkembang dengan sangat pesat dan banyak kelab yang muncul dari bandar-bandar besar yang kemudiannya melahirkan persatuan bola tampar di seluruh dunia. Dan ini merupakan titik permulaan bagaimana perkembangan bola tampar ni mula dapat dilihat.
the magic spell you cast. This is. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Капитан Блан, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Капитан Блан, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Эти понты покупались в аду, твои мозги затупились к утру. Syarat dalam permainan bola tampar yang pertama ialah semasa permainan, satu pihak terdiri daripada 6 orang pemain dan tidak boleh kurang. Yang kedua, permainan dikawal oleh 2 orang referi pertama dan referi kedua. Yang ketiga, hanya ketua pasukan yang bermain dibenarkan berhubung dengan referi semasa perlawanan. Yang keempat, pergerakan servis mesti dilakukan dalam masa 5 saat dari bunyi reset referi. Yang kelima, memijak garis servis semasa membuat servis adalah salah. Yang keenam, pemain boleh menyentuh bola dengan menggunakan mana-mana bahagian badannya. Yang ketujuh, pemain dibenarkan bermain dengan menggunakan kaki dan juga menanduk bola. Seterusnya, pemain barisan belakang tidak dibenarkan merecam bola semasa berada dalam kawasan serangan. Yang kesembilan, pemain boleh meminta 2 kali rehat dan 6 pertukaran dalam setiap set. Dan yang terakhir, permainan setiap saat tamat apabila satu pihak berjaya memperolehi mata yang ke-25 jika skor 24 sama. Permainan set itu akan tamat jika satu pihak itu mendapat kelebihan 2 mata daripada lawannya atau satu pasukan itu mendapat mata ke-27. Peralatan dan pakaian. Bola hendaklah berbentuk sfera
diperbuat daripada suatu lapisan kulit yang mudah lentur dengan satu pundi getah atau bahan yang serupa di dalamnya. Warna bola adalah seragam dan cerah. Ukur lilit bola antara 65 hingga 67 cm. Berat bola adalah antara 260 hingga 280 gram. Tekanan di dalam bola adalah 0.30 hingga 0.325 JC. Seterusnya adalah berkaitan jaring. Jaring bola tampar adalah 1 meter lebar dan 9.50 meter panjang yang diletakkan di atas paksi garisan tengah. Dua antena diikatkan pada pinggir luar setiap jala, tepi dan diletakkan bertentangan dengan jaring. Kedua-dua antena dikira sebagai sebahagian daripada jaring dan menghadkan ruang lintasan. Tinggi jaring adalah 2.43 meter bagi lelaki dan 2.24 meter bagi wanita. Ia diukur dari tengah gelanggang bermain dengan sebatang pengukur. Kedua-dua hujung jaring mesti sama tinggi daripada permukaan bermain dan tidak melebihi 2 cm daripada tinggi rasmi. Pakaian. Peralatan bermain terdiri daripada jersey, seluar pendek dan kasut sukan. Jersey, seluar pendek dan stokin mestilah seragam, bersih dan sama warna untuk satu pasukan. Semasa pertandingan dunia FIVB untuk dewasa, warna kasut mestilah seragam untuk sesuatu pasukan, tetapi jenamanya boleh berbeza warna. Kasut mestilah ringan dan mudah lentur dengan tapak getah atau kulit tanpa tumit. Jersey pemain mestilah bernombor dari 1 hingga 18 terangkum. Nombor-nombor tersebut mesti dilekatkan pada tengah bahagian depan dan belakang. Warna nombor mestilah jelas dan mudah dibeza daripada warna jersey dan mempunyai ketinggian minimum 10 cm di depan dan 15 cm di belakang. Lebarnya jalur yang membentukkan nombor-nombor tersebut hendaklah sekurang-kurangnya 2 cm. Okey, baiklah, seterusnya saya, Fadlin Sakinah binti Ubaidillah, akan membentangkan beberapa kemahiran asas bola tampar yang telah dimodelkan oleh saudara Haziq Fitri bin Muhammad Kushairi dan saudara Alif Aiman bin Ibrahim. Yang pertama adalah kemahiran digging. Digging ataupun nama lainnya menyanga, pemain harus memastikan kedua-dua ibu jari berada dalam keadaan selari, kedua-dua siku perlu dikunci dengan lengan atau pergelangan tangan diluruskan ke hadapan. Posisi kaki harus berada dalam keadaan bengkok, badan pula harus menghadap kepada sasaran sebelum ingin menganga bola. Kemudian pemain harus menolak badan dengan pergerakan bahu yang minimum. Pemain haruslah mengelak daripada menghayung lengan dan digalakkan menghantar bola yang tinggi. Bagi teknik spike ataupun rejam boleh ketika berdiri setempat maupun run up. Pemain yang ingin melakukan rejaman haruslah meloncat dengan kedua-dua kaki dari kawasan setempat, lutut haruslah dibengkokkan dan ditolak ke atas. Kemudian tangan dihayungkan ke belakang dan ke atas serta tangan kiri atau kanan berada di atas kepala atau di belakang bahu untuk merejam bola. Pukulan boleh dibuat dengan pukulan buku 5 tangan, tapak tangan terbuka dan menadah tangan. Kebiasaannya, rejaman akan dibuat dengan teknik tapak tangan terbuka. Pergerakan-pergerakan tangan sangat penting untuk membawa bola turun ke gelanggang lawan. Teknik blocking ataupun mengadang adalah satu teknik untuk mematikan bola rejam daripada pihak lawan. Bagi melakukan teknik ini, badan dan tapak tangan pemain haruslah dihadapkan ke jaring sebelum melakukan lompatan. Kemudian pemain haruslah melompat dengan menggunakan kedua-dua kaki, tangan haruslah diluruskan ke atas, jari-jari tangan pemain haruslah dijarakkan agar bola dapat dihadam dengan baik. Ketika ingin mendarat, pemain haruslah memfleksikan kedua-dua lutut untuk mengelakkan kecederaan ketika mendarat. Selanjutnya adalah teknik servis. Teknik servis merupakan teknik yang dilakukan untuk memulakan permainan. Terdapat beberapa jenis servis bola tampar, antaranya adalah servis bawah tangan dan servis atas kepala. Bagi pemain yang melakukan teknik servis ini, sama ada servis bawah atau servis atas kepala, pemain haruslah berada di bahagian luar gelanggang. Untuk melakukan teknik servis bawah, langkah yang pertama adalah posisi pemain harus tegak ketika berdiri dan tangan yang memegang bola haruslah lurus ke hadapan. Kemudian kaki dibuka sedikit dengan keadaan kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. Langkah yang kedua ialah salah satu tangan pemain haruslah memegang bola dan tangan yang satu lagi digunakan untuk memukul bola dengan jari-jari tangan dalam keadaan mengepat atau menggenggam. Ketiga pula adalah bola sedikit dilambungkan kemudian dipukul di bahagian bawah dengan ayunan tangan dari belakang ke depan.
Seterusnya, bagi melakukan teknik servis atas kepala, langkah pertama adalah pastikan posisi tubuh pemain haruslah berdiri tegak dengan menghadap ke arah pihak lawan sambil memegang bola pada salah satu tangan dengan lurus. Kemudian, kaki harus dibuka sedikit dalam keadaan selesa dengan kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. Langkah kedua, bola akan dilambungkan ke atas kepala dan dipukul dengan jari-jari secara rapat dengan sekuat tenaga. Langkah ketiga, pukulan bola perlu melepasi atau melewati di atas net sehingga masuk ke arah gelanggang pihak lawan. Seterusnya adalah teknik mengumpan atau lebih dikenali sebagai setting. Teknik mengumpan ialah kemahiran melambungkan bola ke arah udara bagi membolehkan rakan sepasukan melakukan rejaman. Untuk langkah pertama, pemain haruslah membuka jari-jari supaya membentuk segitiga. Kaki haruslah dibuka sedikit di mana kaki kanan di hadapan manakala kaki kiri di belakang. Kemudian, tangan haruslah berada di atas dahi seperti yang ditunjukkan di dalam video. Seterusnya, sentuh bola pada ketinggian kepala dan tolakkan bola tersebut ke atas bagi membuat hantaran kepada rakan sepasukan. Kemahiran mengumpan bola amatlah penting supaya rakan sepasukan anda dapat membuat rejaman ke dalam gelanggang pihak lawan untuk mendapatkan skor. Bola tampar ialah permainan yang unik dan mempunyai peraturan yang tersendiri. Apakah peraturan itu? Ayuh kita belajar bersama-sama. Pertama sekali, ayuh kita mengenali dimensi ruang dalam bola tampar. Gelanggang yang digunakan dalam bola tampar ialah sebuah segi empat tepat bersimetri berukuran 18x9 meter dikelilingi oleh satu zon bebas sekurang-kurangnya 3 meter lebar dengan satu ruang bebas dari sebarang gangguan yang setingginya sekurang-kurangnya 7 meter daripada permukaan permainan. Terdapat juga objek dan pakaian yang dilarang semasa permainan bola tampar. Pertama, pemain dilarang memakai objek-objek yang boleh menyebabkan kecederaan atau memberi suatu kelebihan yang tidak semula jadi kepada pemain. Kedua, pemain boleh memakai cermin mata atas risiko sendiri. Ketiga, pemain tidak dibenarkan memakai pakaian seragam yang tidak mempunyai nombor yang rasmi atau warna yang berbeza daripada pemain lain kecuali pemain libero yang dibenarkan memakai pakaian berwarna berlainan. Terdapat juga kesalahan yang akan menyebabkan pasukan kehilangan mata iaitu pukulan 4 kali. Sesuatu pasukan akan didapati melakukan kesalahan apabila memukul bola sebanyak 4 kali tidak termasuk bola yang dihadang sebelum menghantarkannya semula ke pihak lawan. Seterusnya, kesalahan akan berlaku sekiranya bola dipegang oleh pemain. Ia bermaksud seorang pemain didapati tidak memukul bola dengan jelas ataupun memegang dan melambung bola itu. Kesalahan juga akan berlaku apabila seseorang pemain memukul bola 2 kali berturut-turut ataupun bola itu menyentuh beberapa bahagian badan secara berturut-turut, kecuali pukulan penerimaan bola pertama. Akhir sekali, menyeberangi jaring juga dikira sebagai kesalahan dalam bola tampar. Ia bermaksud semasa menghadang, seorang penghadang boleh menyentuh bola pihak lawan tanpa mengganggu pemain di pihak lawan sebelum atau semasa pihak lawan melakukan pukulan serangan. Keselamatan haruslah dititik beratkan oleh para guru, jurulatih dan juga pemain kerana
Kecederaan boleh berlaku di mana-mana sahaja maupun ketika berlatih, sebelum pertandingan ataupun semasa pertandingan. Aspek keselamatan haruslah diambil tahu kerana dapat mengelakkan risiko kecederaan berlaku. Kita akan menyentuh 3 aspek keselamatan, iaitu jenis-jenis luka, langkah pencegahan dan juga rawatan kecederaan. Terdapat 5 jenis kecederaan yang sering berlaku. Otot yang sering terjejas ialah quadricep dan hamstring. Yang ketiga, bengkak. Bengkak boleh berlaku apabila terjatuh ke atas permukaan keras, berlanggaran dengan pemain ataupun tiang jaring. Kebiasaannya, pemain boleh bengkak akibat berlanggaran dengan pemain lain semasa melakukan pergerakan spiking ataupun blocking. Yang keempat, pengsan. Pengsan ataupun tidak sedarkan diri boleh berlaku apabila pemain terjatuh maupun berlanggar dengan pemain lain. Yang terakhir, kecederaan. Kecederaan kebiasaannya terjadi apabila pemain berlanggaran dengan pemain lain ataupun terjatuh ke atas permukaan keras. Kecederaan biasanya terjadi di mulut, bibir, mata, gusi dan gigi. Pencegahan kecederaan. Langkah pencegahan merupakan tanggungjawab jurulatih supaya kecederaan para pemain dapat dielakkan. Jurulatih harus memastikan setiap teknik dalam permainan diajar pada langkah yang betul dan tepat. Pakaian, peralatan yang digunakan dan persediaan yang cukup juga harus dalam keadaan baik dan sesuai demi pencegahan kecederaan. Terdapat 5 langkah mengatasi kecederaan. Yang pertama, menguasai teknik yang betul. Biasanya, pemain berkemahiran tinggi jarang mengalami kecederaan kerana mereka dilindungi oleh kemahiran mereka. Oleh itu, adalah penting bagi pemain menguasai teknik permainan yang betul. Yang kedua, menguasai komponen-komponen kecergasan spesifik. Pemain harus menguasai teknik kecergasan spesifik. Latihan yang dijalankan adalah untuk mengajar dan melatih pemain dalam mengelakkan kecederaan dan bukan untuk memantapkan mutu permainan semata-mata. Pemain yang cergas biasanya jarang ditimpa kecederaan. Yang ketiga, menggunakan kemudahan dan pakaian yang sesuai. Jersey, seluar pendek dan kasut yang digunakan harus sesuai dengan permainan. Elakkan menggunakan pakaian kurang sesuai yang boleh mendatangkan kecederaan kepada anggota badan. Alat pelindung seperti pelindung siku dan lutut boleh digunakan untuk melindungi kecederaan siku dan lutut apabila terjatuh. Peraturan dan penguatkuasaan undang-undang. Peraturan diwujudkan untuk menjadikan permainan menjadi lebih seronok. Pemain harus mematuhi undang-undang yang ditetapkan agar kecederaan dapat dielakkan. Peraturan permainan harus dikuatkuasakan dengan tegas. Yang kelima, persediaan lengkap untuk latihan dan pertandingan. Jenis aktiviti yang dijalankan juga penting. Sebelum pertandingan, elakkan latihan yang terlalu keras dan menyebabkan pemain lesu ketika permainan. Ini kerana fokus utama pemain adalah pertandingan. Jika mereka kurang fit, mereka akan mengalami kecederaan ketika pertandingan. Saya akan membentangkan tentang rawatan kecederaan. Rawatan ialah bantuan awal yang diberikan kepada atlet yang tercedera di tempat kejadian sebelum mereka menerima rawatan yang selanjutnya. Terdapat 4 jenis rawatan kecederaan iaitu rest, ice, compression and elevation. Rest, tiada pergerakan oleh anggota yang sakit, menggunakan tongkat jika kecederaan pada kaki. Ice, menggunakan ice pack, ice gel and ice massage dapat mengurangkan sakit dan juga bengkak pada kaki ataupun tangan. Compression, menggunakan bandage dapat mengawal bengkak dan juga digunakan bersama ice pack. Elevation, tinggikan kaki dalam keadaan baring untuk melancarkan peredaran darah. Rawatan kecederaan iaitu pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal firstly dilakukan sebelum rawatan diberikan. Perlu diketahui tentang sejarah kecederaan, melihat keadaan pada tempat tercedera sama ada bengkak, lebam atau abnormality. Sentuh atau rasa bahagian cedera untuk pastikan bengkak ataupun sakit. Cuba menggerakkan sendi-sendi yang terlibat. Mengenal pasti masalah yang timbul disebabkan kecederaan tersebut.
Akhir sekali, merancang rawatan yang sesuai. Cara untuk merawat kecederaan. Contoh kecederaan ialah terseluar, urat daging terkoyak dan juga kekejangan iaitu krem. Terseluar ialah satu kecederaan pada persendirian di mana ligamen dan tisu-tisunya terpusing. Biasanya berlaku pada pergelangan kaki ataupun tangan. Cara untuk merawatnya ialah letakkan kompres sejuk ataupun beku air batu pada sendi yang cedera itu untuk mengurangkan bengkak dan melegakan kesakitan. Jika pergelangan kaki yang terseluar, buka kasut dengan kadar segera dan tinggikan bahagian yang sakit. Jika pergelangan tangan, siku ataupun bahu yang terseluar, tampung tangan bahagian yang cedera itu dengan anduh yang besar. Akhir sekali, bawa ke hospital. Contoh yang kedua pula, urat daging terkoyak. Otot-otot boleh menjadi lebih tegang atau koyak yang disebabkan oleh pengecutan otot-otot secara tiba-tiba ketika bermain. Cara untuk merawatnya ialah letakkan bahagian yang cedera dalam keadaan yang paling selesa. Letakkan kompres sejuk untuk mengurangkan bengkak dan rasa kesakitan dalam tempoh 24 jam, kemudian urut dengan minyak. Ampu bahagian yang cedera dengan anduh segitiga. Akhir sekali, bawa ke hospital. Untuk kecederaan yang ketiga pula ialah kejang, iaitu cramp. Kejang adalah keadaan yang tidak sengaja yang datang dengan tiba-tiba dan sakit kerana otot-otot tertarik dan tersimpun. Cara merawatnya ialah memanjangkan otot-otot yang menegang. Jika di tangan, luruskan jari dengan cermat. Jika di kaki, luruskan lutut dan tekan pada tapak kaki. Jika di paha, luruskan lutut dan angkat